kepada Dr. Suzana, Puan Rajma dan rakan-rakan sekalian. Saya Yuwarani Carlson selaku pengerusi forum ini. Syukur kepada Tuhan kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu sesi forum ilmiah bagi membincangkan isu yang berlaku dalam bidang pendidikan. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Tuan dan Puan ke majlis kita pada hari ini. Majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat yang berguna daripada forum ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan isu-isu dan cabaran dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel kita yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Saudari Dachayani Sivaraman. Saudari Dachayani Sivaraman merupakan seorang guru pakar IT di Sekolah Kebangsaan Sri Negeri. Beliau telah berkhidmat dalam bidang perguruan selama 6 tahun. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Saudari Sharmita Murid. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel yang ketiga, Saudari Arfa Izzati. Beliau mewakili pihak sekolah dalam sesi forum ini. Selamat datang saya ucapkan. Akhirnya, di hujung sana, Saudari Alia Kristina. Beliau merupakan pelajar Sekolah Kebangsaan Brickfield 1. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin bertanya kepada ahli panel yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak guru dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak? Terima kasih kepada moderator Saudari Yuwarani Carlson atas soalan yang diajukan. Salam sejahtera dan salam bahagia saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan turut berserta dalam forum kita pada pagi yang ini. Berbalik kepada soalan tadi, iaitu apakah isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak guru dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Selaku pihak guru, pada pandangan saya, guru merupakan tulang belakang bagi melahirkan model insan yang berpengetahuan, berkemahiran, kreatif, inovatif dan juga berdaya saing. Namun terdapat beberapa isu dan cabaran yang akan dihadapi oleh pihak guru dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan maksud pengurusan pembelajaran. Pengurusan pembelajaran merujuk kepada usaha guru dalam mengajar kanak-kanak agar mereka menyesuaikan diri dalam suasana yang selesa dan juga kondusif. Pengurusan pembelajaran juga lebih menekankan kepada cara-cara untuk mencapai tujuan dan juga mengorganisasikan pembelajaran, mengelola pembelajaran dan juga cara menyampaikan pembelajaran kepada kanak-kanak. Sebagai pembuka tirai perbincangan mengenai isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak guru terhadap perkembangan kanak-kanak adalah dari segi infrastruktur. Infrastruktur ini bermaksud struktur yang asas pada organisasi, kemurahan dan perkhidmatan yang penting untuk kanak-kanak bagi meningkatkan perkembangan dan juga pertumbuhan. Persekitaran yang selesa dan juga kondusif sangat penting untuk mengeratkan hubungan antara guru dan kanak-kanak. Sebagai contoh, cabaran yang dihadapi dari segi infrastruktur adalah kekurangan ruang dan juga ketiadaan taman permainan di prasekolah. Ini menyebabkan guru terpaksa menggantikan aktiviti fizikal yang akan dilakukan dengan aktiviti yang lain seperti bercerita, aktiviti menulis dan aktiviti mewarna. Sepatutnya guru perlu mengikut kurikulum standard prasekolah yang menyatakan bahawa kanak-kanak perlu melakukan aktiviti luar bilik darjah sebanyak 2 kali dan 30 minit setiap sesi. Jelaslah di sini, apabila kekurangan ruang dan juga ketiadaan taman permainan, perkembangan psikomotor kanak-kanak akan terjejas kerana mereka tidak dapat melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat,
Beralih ke jendela lain pula, isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak guru adalah kekurangan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Guru tidak boleh menggunakan kaedah chalk and talk kerana kaedah itu tidak sesuai pembelajaran abad ke-21 ini. Guru perlu menguasai kaedah pedagogi yang bersesuai, yang mengikut pengetahuan yang sedia ada pada guru, dan juga menggunakan bahan bantu mengajar yang sistematik. Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru hendaklah berdasarkan teknologi terkini dan juga menggunakan sumber kewangan yang terhad. Guru juga digalakkan untuk menggunakan kaedah berpusatkan murid. Dalam kaedah itu, guru boleh melakukan aktiviti simulasi di mana kanak-kanak melakon satu watak dalam situasi yang menyerupai keadaan sebenar. Dengan ini, apabila kanak-kanak melakon, kanak-kanak dapat meningkatkan keyakinan diri dan juga mereka berasa seronok untuk belajar subjek ataupun topik tersebut. Guru juga perlu memahirkan diri dengan menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz dan juga Wordwall bagi meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, kanak-kanak sangat minat untuk belajar satu topik itu, dan pencapaian akademik mereka pun akan baik. Secara konklusinya, jelaslah di sini peranan guru adalah sangat penting bagi meningkatkan pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Jadi semua pihak hendaklah memainkan obligasi dan juga memainkan peranan masing-masing, seperti kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian dahulu daripada saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama kita ada menyatakan bahawa guru merupakan tulang belakang dalam melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi, kreatif dan inovatif. Secara keseluruhannya, cabaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam menyesuaikan diri dengan teknologi, adalah amat tinggi. Guru perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang selaras dengan perkembangan pada masa kini. Bukan itu sahaja, perkembangan teknologi yang melibatkan penggunaan pelbagai aplikasi memerlukan komitmen masa dan wang bagi meningkatkan kompetensi serta kemahiran diri. Justeru, saya ingin bertanya kepada ahli panel yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak? Terima kasih atas soalan diajukan pengurusi majlis. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi menghadir ke majlis kita pada pagi ini. Okay, kembali kepada soalan yang saya terima, apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak ibu bapa dalam menguruskan pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak? Pertama sekali, saya ingin menekankan bahawa ibu bapa ketidakupayaan ibu bapa untuk menyediakan tempat belajar atau ruang pembelajaran kepada anak-anak mereka di rumah yang kondusif dan juga selesa. Oleh itu, anak-anak terpaksa belajar dan mengulang kaji pelajaran mereka di ruang tamu atau di ruang makanan, yang mana biasanya akan bising dengan bunyi televisyen, radio ataupun suara perbualan ahli-ahli keluarga, yang mana mereka akan ingin meluangkan masa mereka bersama dengan ahli keluarga dengan seronok. Oleh itu, penyediaan atau memberi suatu tempat yang kondusif kepada anak-anak untuk diorang belajar adalah sangat penting. Seterusnya adalah ibu bapa juga perlu menjadi suri teladan dengan menjadi suatu contoh yang baik kepada anak-anak mereka dengan membaca buku, novel seperti komiks ataupun buku cerita berhadapan dengan anak-anak. Dengan ini, anak-anak akan mengikut perlakuan ibu bapa mereka dengan sentiasa membaca bersama-sama. Hal ini dikatakan demikian kerana bagaimana acuan begitulah kuenya. Cabaran yang seterusnya adalah
ibu bapa yang kurang memberi tunjuk ajar atau dorongan kepada anak-anak mereka. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa sekarang sangat sibuk dalam kerjaya masing-masing demi mencari rezeki untuk ahli-ahli keluarganya. Kita tahu mencari rezeki adalah penting juga untuk menjalani suatu kehidupan, tetapi ia lagi penting untuk ibu bapa mengambil berat tentang pembelajaran anak-anak mereka demi melahirkan seorang anak yang mulia, cemerlang dan juga sempurna pada masa yang akan datang. Seterusnya, melentuh ada peribahasa yang menyatakan atau menekankan bahawa melentuh buluh biarlah dari lebungnya. Jadi, ibu bapa perlulah sejak kecil lagi memberi suatu dorongan atau tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka yang lemah atau kurang faham dalam sesuatu subjek, terutamanya seperti subjek matematik, sains, bahasa Melayu dan sebagainya. Seterusnya, isu dan cabaran yang ketiga adalah kegangan masa yang dihadapi oleh ibu bapa untuk meluangkan masa mereka bersama anak-anak. Sekarang ini ada ibu bapa yang jarang berkomunikasi atau berbincang dengan pihak sekolah tentang pencapaian akademik, kelakuan dan karakter anak-anak mereka di pihak sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa bolehlah menggunakan peluang hari terbuka yang akan diadakan di sekolah setiap tahun ataupun 3 bulan sekali untuk mengambil tahu tentang karakter, tingkah laku, tahap pencapaian akademik anak-anak mereka di sekolah. Dengan ini, ibu bapa dapat memberikan perhatian yang selebihnya dan sempurna kepada anak-anak mereka bagi mereka memperoleh markah yang lebih cemerlang dalam peperiksaan-peperiksaan yang akan datang. Beri perhatian bermaksud mengambil berat dalam kesihatan pelajar, dalam pelajaran, jasmani, rohani dan juga persediaan anak-anak mereka ke sekolah dan sebagainya. Dan isu dan cabaran yang terakhir yang dihadapi oleh ibu bapa untuk dalam pengurusan pembelajaran dalam perkembangan anak-anak adalah ketidakmampuan atau kekurangan keupayaan untuk menghantar anak-anak mereka ke prasekolah ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan di prasekolah anak-anak. Apabila anak-anak tidak dihantar ke prasekolah ataupun sering mengambil cuti ketika pergi ke sekolah, ia akan menghalang kanak-kanak untuk belajar secara konsisten, mengambil input pembelajaran yang baharu serta pengalaman yang baharu. Ini akan menghentikan kanak-kanak semangat belajar dalam pelajaran dan juga mereka akan berasa bosan saja di rumah. Jadi ibu bapa perlulah mengambil tahu kepentingan anak-anak mereka untuk hantar ke prasekolah demi masa hadapan yang lebih cerah. Itu sahaja pendapat saya tentang pihak sekolah, pihak ibu bapa yang perlu mengambil tahu tentang isu dan cabaran pengurusan pembelajaran kanak-kanak mereka di rumah. Terima kasih diucapkan kepada saudari panel kita kedua atas pandangan yang amat dengar sebentar tadi. Sekarang, sudah terang lagi bersuluh bahawa kemampuan ibu bapa dalam menyediakan kemudahan yang secukupnya serta akses internet bagi pembelajaran anak-anak menjadi satu cabaran. Ibu bapa perlu menyediakan kemudahan sebegini supaya anak-anak mendapat pendidikan secara sama rata. Bukan itu sahaja, ibu bapa sentiasa perlu memantau pendidikan anak-anak mereka. Secara tidak langsung, ibu bapa harus meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi mereka. Dengan itu, soalan seterusnya saya kepada ahli panel yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengurusi majlis, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang tersusun rapi dan selesa kepada kanak-kanak. Namun, terdapat cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah, iaitu pihak sekolah kekurangan dana untuk menyediakan suasana yang selesa kepada
kepada persekitaran pembelajaran kepada kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa perkara yang perlu ada di dalam bilik darjah supaya ia melengkapi persekitaran pembelajaran yang selesa kepada kanak-kanak, iaitu ia merangkumi peralatan fizikal seperti kerusi, meja, lampu, kipas, papan putih, perabot dan sebagainya. Ini juga termasuklah peralatan seperti peralatan muzik, peralatan sukan, peralatan pembelajaran, peralatan elektronik dan peralatan elektrik. Namun demikian, peralatan-peralatan ini memerlukan kos yang tinggi untuk membelinya. Jadi sekiranya pihak sekolah tidak mampu untuk menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut kepada persekitaran pembelajaran kanak-kanak, sudah tentu kanak-kanak akan merasa tidak bersemangat untuk ke sekolah. Hal ini demikian kerana contohnya sekiranya bilik darjah itu tidak mempunyai kipas yang mencukupi, sudah tentu kanak-kanak tidak dapat fokus di dalam kelas kerana suasana yang mereka ada itu tidak sesuai kerana suasananya yang panas. Bukan itu sahaja, sekolah juga menghadapi masalah kekurangan dana sehingga terpaksa membatalkan program-program yang sepatutnya diadakan di sekolah. Tambahan lagi, dalam meniti arus kemodenan pada masa kini, kebanyakan sekolah menggunakan teknologi untuk dalam pembelajaran dan pengajaran kanak-kanak. Contohnya seperti projektor, LCD, komputer, pencetak dan sebagainya. Teknologi ini sangat membantu dalam pembelajaran kanak-kanak kerana ia sangat berkesan dan menyeronokkan kepada kanak-kanak. Guru juga boleh mengakses pelbagai maklumat dan bahan pengajaran dengan adanya teknologi tersebut dengan mudah dan cepat menggunakan hujung jari sahaja. Apabila saya katakan teknologi ini membantu dalam pengajaran membantu dalam menambahkan keseronokan dalam pembelajaran kanak-kanak, ini adalah kerana guru-guru boleh menayangkan pelbagai video yang menarik kepada kanak-kanak. Contohnya video haiwan yang terdapat di luar negara, video eksperimen sains. Sekiranya eksperimen sains itu tidak dapat dilaksanakan di dalam bilik darjah kerana kesukaran untuk mengawal kanak-kanak di dalam bilik darjah. Oleh itu, guru boleh memberikan kefahaman kepada kanak-kanak melalui video yang ditunjukkan itu sahaja. Bukan itu sahaja, guru juga boleh menambahkan lagi keseronokan kepada pembelajaran kanak-kanak dengan menayangkan nyanyian lagu kanak-kanak yang berunsurkan pelajaran. Contohnya seperti lagu yang berkaitan dengan huruf, nombor, anggota badan dan sebagainya. Dan akhir sekali, untuk menjadikan pembelajaran itu lebih menyeronokkan, guru boleh memasukkan permainan secara atas talian, iaitu quiz, dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi Quizlet. Teknologi ini memerlukan kos yang tinggi untuk membelinya. Dan sekiranya pihak sekolah tidak mampu untuk menyediakan kemudahan-kemudahan teknologi ini kepada pembelajaran kanak-kanak, sudah tentu guru akan menggunakan kaedah tradisional, iaitu chalk and talk. Jadi sekiranya guru menggunakan kaedah chalk and talk ini, kanak-kanak akan merasa bosan dan mengantuk ketika pembelajaran sedang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Teknologi merupakan alat akademik yang luar biasa, namun memerlukan kos pembiayaan untuk membeli dan menyelenggara yang tinggi. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada semua yang saya katakan ini adalah pihak sekolah perlu memerlukan jutaan wang ringgit untuk menyediakan kemudahan dan prasarana dan teknologi untuk mewujudkan persekitaran suasana pembelajaran yang berkesan, menarik serta menyeronokkan kepada kanak-kanak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Arfa atas penjelasan yang cukup baik. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya pihak sekolah, harus menyediakan kelengkapan prasarana yang secukupnya dalam sekolah. Faktor ini dilihat sangat penting kerana ia memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan kanak-kanak. Persekitaran pembelajaran yang kurang selesa memberikan impak yang negatif terhadap perkembangan potensi kanak-kanak.
Dengan itu, soalan saya kepada panel yang terakhir pada hari ini, apakah cabaran yang dihadapi oleh diri mereka sendiri dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli panel dan rakan-rakan sekalian. Isu dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam memberi perkembangan kepada kanak-kanak. Isu pertama ialah ibu bapa yang tiada kesedaran untuk menghantar anak mereka ke prasekolah menyebabkan kanak-kanak keciciran dalam pelajaran. Hal ini kerana kanak-kanak akan menjadi lemah dalam menguasai kemahiran dan mempelajari sesuatu subjek ataupun kemahiran itu. Hal ini kerana kanak-kanak lambat untuk mendapatkan pendidikan berbanding kanak-kanak yang lain yang telah mendapatkan pendidikan awal daripada mereka. Jadi ini akan membuatkan cara kanak-kanak itu memperoleh dan menafsir maklumat tidak secekap seperti kanak-kanak yang telah mendapatkan pendidikan awal. Menurut pakar pendidikan, perkara ini harus dipandang serius, iaitu isu berkenaan memerlukan penyelesaian yang secara menyeluruh dan segera. Sebagai contoh, kelompok murid yang memulakan pendidikan tahun 1 pada tahun 2020 iaitu mereka merupakan golongan yang berisiko mengalami masalah keciciran kerana masalah pandemik yang berlaku di negara ini. Masalah ini menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah keciciran dan susah untuk mempelajari sesuatu subjek ataupun kemahiran yang diajarkan oleh guru. Jadi ini akan mengganggu kanak-kanak dalam menguasai kemahiran asas iaitu seperti membaca, menulis dan mengira. Dan isu yang kedua ialah isu kanak-kanak yang degil dan terpengaruh dengan rakan sekeliling. Isu ini mungkin disebabkan oleh ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka, menyebabkan anak-anak mereka lalai dan terpesong ke arah yang negatif. Perkara ini harus dipandang serius oleh ibu bapa. Ini akan membentuk kemenjadian kanak-kanak yang ke arah yang lebih positif. Kanak-kanak akan mengalami masalah dan mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak bermoral mengikut rakan mereka, dan kerana mereka merasakan ibu bapa tidak memberi perhatian dan dorongan kepada mereka. Jadi ini akan menyebabkan kanak-kanak ini akan tidak fokus dan hilang semangat untuk meneruskan sesi pembelajaran mereka kerana ibu bapa tidak mengambil tahu dan bertanya kepada anak-anak mereka. Jadi ini menyebabkan komplikasi dua hala tidak berlaku antara kanak-kanak dan ibu bapa, menyebabkan mereka ini kurang kasih sayang dan perhatian. Seterusnya, bagi isu yang ketiga ialah isu kanak-kanak yang kurang mendapat bahan bacaan tambahan. Ini kerana mungkin disebabkan ibu bapa yang tiada kesedaran untuk memberikan bahan bacaan tambahan kepada anak mereka. Jadi ini akan menyebabkan kanak-kanak kurang berpengetahuan dalam sesuatu pelajaran itu. Jadi amat penting untuk ibu bapa menyediakan bahan bacaan tambahan kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dan tidak hanya bergantung kepada guru di dalam kelas dalam memberi maklumat. Jadi kanak-kanak juga memerlukan perhatian dari ibu bapa untuk mendapatkan bahan bacaan tambahan supaya mereka ini mendapatkan ilmu yang tidak ada dalam kelas sahaja. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa bahan bacaan tambahan ini merupakan perkara yang penting kepada anak-anak dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang berkesan kepada mereka sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada ahli panel. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang terakhir ini. Memang tidak dapat disangkal lagi. Kekurangan motivasi daripada ibu bapa menyebabkan motivasi kanak-kanak turut berkurang. Hal ini kerana ibu bapa
tidak menumpukan perhatian terhadap pendidikan kanak-kanak, malah mereka lebih mementingkan pekerjaan dan pendapatan mereka. Justru, kurangnya sokongan dan dorongan daripada ibu bapa merupakan punca utama kekurangan motivasi kanak-kanak untuk meneruskan pembelajaran mereka. Jadi, sebagai ibu bapa, perlu memahami kewajipan dan tanggungjawab untuk memberi sokongan dan dorongan kepada kanak-kanak supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran dengan lebih baik. Baiklah, kita telah pun sampai kepada penghujung majlis. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah cabaran pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bukan hanya ditangani secara bersendirian. Malah, ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah, pihak ibu bapa, pihak guru serta kanak-kanak itu sendiri harus berusaha dan bekerjasama supaya PDP dapat dilaksanakan secara jayanya serta dapat mencapai hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.